Tiga. Berapa bunyi Aslam? Tiga bunyi lah. Okey, ada tiga bunyi. Okey. Baik, Puan Nora Muhammad, kalau belajar dalam Zoom ini seronok. Okey, baik. Alright, insyaAllah. Okey, baik. Ada tiga huruf. Okey, ada tiga huruf bermaksud ada tiga bunyi dan juga tiga intonasi tepukan. Okey, baik. Saya cuba dulu. Okey, tuan-tuan dan puan, semua tengok dulu ya. A, ja, ba. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Okey, kita buat sama-sama. Okey, semua orang buat sama-sama. 1, 2, mula. A, ja, ba. Okey, tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Berikan tepukan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kejayaan warga Tutor Professional Malaysia. Alhamdulillah dapat bersama dengan anda dalam Tutor Professional Malaysia Talk Show. Tadi anda baru saksikan sedikit video intro pengenalan siapa speaker kita malam ni yang bakal berkongsi tentang bagaimana nak menjadi guru hafazan yang awesome daripada orang yang awesome. Ustaz Azizul, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah Coach. Alhamdulillah sihat. Nampak makin berseri-seri ya Ustaz. Dia lagi berseri tu sebab tim Ustaz tu makin ramai yang saya boleh highlight. So tuan-tuan yang mungkin belum kenal Ustaz Azizul, nak follow Ustaz Azizul, mungkin ada yang nak tanya soalan. Tadi sedikit penerangan pengalaman 2015 data tubuh saya kira tahun-tahun sebelum tu pun Ustaz dah bermula. Okey Ustaz, sedikit journey yang Ustaz boleh nampakkan sebelum ni macam ni journey Ustaz. Sekarang ni Alhamdulillah dengan keupayaan Ustaz, tim, dah ada modul, pelajar. So katanya ada satu impian kalau saya boleh highlight tentang nak buat program dengan JAKIM ataupun JAIS. Benda tu ada tertulis. Mungkin Ustaz nak share, silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Coach dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang bersama pada malam ni. So saya nak ucapkan terima kasih dahulu kepada Coach kerana menjemput saya lah pada malam ni untuk berkongsi dan sedikitlah dari berkenaan dengan perkembangan semasa. Ya betul, kalau Coach katakan proses bersama dengan CMN, belajar daripada CMN, start daripada buat modul,
start daripada menjalankan kelas dengan modul-modul dan sekarang kami dah start untuk kembangkan kepada para pendidik di luar sana. So Tahniah InsyaAllah lah, Ustaz. program tu sedang disusun lah untuk yang akan datang dalam perancangan Coach. Dia dalam perancangan orang tengok cantik tau, best. Mungkin sedikit Ustaz. Antara cabaran yang Ustaz tak boleh lupakan, proses tu. Maksudnya dalam melahirkan guru-guru hafazan yang lebih orang kata pakar dengan modul yang sedia ada menjadikan orang di luar sana lebih seronok lah dalam hafazan. Silakan. Okay, baik Coach. So daripada segi cabaran, Coach, pengalaman yang saya dapat lah sepanjang saya mengajar daripada tahun 2015 tu sehinggalah sekarang, sebenarnya itulah yang menjadi kekuatan pada saya untuk saya sampaikan ilmu yang ada pada para pendidik, sama ada yang bersama dengan saya ataupun yang akan bersama dengan saya pada masa akan datang. Jadi daripada apa yang saya tahu, ilmu yang sedikit tu saya nak kongsikan kepada para pendidik. Jadi cabaran pada saya pada permulaan ni lah, okay? Sebab saya selalu berpegang kepada kita buat dulu. Okay? Kita buat dulu, and then kita akan perbaiki daripada semasa ke semasa. So saya yakin cabaran yang pertama ni sekali sebab kita baru nak bergerak ke satu program yang lebih dekat dengan pendidik. Jadi cabarannya adalah macam mana kita nak sampaikan, nak sampaikan kepada pendidik tu mungkin dalam satu bentuk yang lebih proper dan lebih tersusun lah berbanding dengan sekadar kita yang menjalankan program tu. So itulah dia Coach. Cabaran dia memang banyak lah. Yes, betul. Tapi itu menjadikan sebab cabaran yang banyak ni menjadikan bila kita capai satu kejayaan tu, rasa manis dia tu lain tau berbanding kita tiba-tiba dah berjaya. Macam senang je capai benda ni, feel kejayaan tu tuan-puan. So tuan-puan yang bersama, jemput tuan-puan untuk kita share dulu live malam ni. So seperti yang anda sedia maklum, kami dah tulis dekat headline tentang kita ada pelancaran malam ni. So program ni penting. Ustaz Zul dan tim bakal jalankan bila, macam mana, apa kelebihan. So nanti kita akan share dengan lebih lanjut. Malam ni tak lain tak bukan tuan-tuan, kita nak highlight tentang ilmu hafazan. Nak jadi guru hafazan yang awesome. Adakah anda selama ni mencari macam mana nak ajar hafazan? Saya dah ajar hafazan beberapa tahun tapi macam tu je. Ada cara awesome ni yang macam mana yang kita boleh belajar sama-sama. So apa yang best, Ustaz Azizul bukan sekadar share tips tapi ni based on pengalaman dia sendiri berkongsi dan alhamdulillah. Tuan-tuan jangan tengok Ustaz Azizul je, tengok tim beliau pun alhamdulillah boleh conduct kelas dengan lancar menggunakan kaedah yang sama semua. Cara pendekatan tu ikut tenaga pengajar lah. So Ustaz, sebelum kita nak kepada tajuk kita malam ni, kita nak tonton dulu tuan-puan satu video ni daripada saya kira pelajar Ustaz Azizul, betul ke? Ya, betul Coach, betul. Okey. Penerangan sikit. Beliau ni umur berapa, orang mana, macam mana keadaan dia bila mula-mula nak mengaji tu? Oh, okey, baik. So, dalam video yang akan ditayangkan sebentar lagi, di situ ada peserta yang baru sahaja menamatkan program hafalan dengan kami dengan menggunakan teknik 5 jari itu. Jadi nama dia pertama adalah Encik Zabidi dan seorang lagi adalah Puan Mulyati lah. So mereka ni basically tak pernah join mana-mana program hafazan dan tak pernah tahu pun. Daripada segi umur pula, average mereka ni dalam 40, 50 ke atas untuk orang dewasa lah. Daripada segi aplikasi dia sebenarnya sama je untuk dewasa dan kanak-kanak. Tapi untuk video ni Encik Zabidi dan Puan Mulyati tu dia memang
kira betul-betul fresh lah. Okay. Okey. Fresh untuk ikuti program kami. Alright tuan-puan, nak tengok macam mana orang 40-an, 50-an pun boleh menghafal. Jangan rasa koyak, jangan rasa terbakar dulu. Jom sama-sama kita saksikan apa kata Encik Zabidi dan lagi seorang Puan apa? Mulyati. Puan Mulyati. Okey, silakan. Bagi saya sini saya ucapkan terima kasih tak, sebab saya rasa dengan menggunakan teknik setiap huruf ayat saya hubungkan dengan ayat 1, 2, 3, 5 atau 6 hingga 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26 tu, dia memang dapat kita boleh recall lah ayat tu secara tersusun tak. Jadi saya rasa terima kasih, bermanfaat sangat dengan cara kaedah. Kalau sebelum ni kita hafal daripada awal sampai habis tanpa kita buat set dia punya 5 pertama, 5 kedua. Jadi sekarang dengan cara ni 5 pertama, kedua, ketiga sampai ke 6 tu kita dah macam boleh recall setiap ayat-ayat permulaan. Jadi kita macam dah tak macam kan kita mana dulu mana awal. Jadi macam kita dah boleh susun lah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Saya nak membagi angkat topi lah kepada sistem ini. Maksud saya begini, saya sudah alhamdulillah sudah lama hafal lah. Saya rasa banyak kan kawan di sini pun sudah banyak menghafal pasal ini ayat yang dianjurkan dengan cara sendiri pun atau dengan guru lain. Pengalaman saya lah, saya kalau dahulu karena tak ada step yang macam Ustaz buat ni, kadang-kadang bila dibaca dalam solat kah atau baca sendiri nak tidur tu, terpusing-pusing. Jadi ayat berapa nanti melompat ke ayat berapa. Ujung-ujungnya itu kan ada yang macam sama. Kul ara'aitum itu ada beberapa kali berulang. Nanti kita sambung ke mana? Tapi alhamdulillah dengan metode ini insya-Allah yang saya sudah terapkan selama belajar dengan Ustaz, dapat 5 ayat, saya buat 5 ayat, saya buat 5 ayat, saya buat. InsyaAllah tu tak berlaku lagi benda tu. Kerana sudah tahu pasangannya. Paling tidak saya terngiang-ngiang seperti kata Ustaz. Macam mana Ustaz? Sini berhenti, cukup sampai sini dulu baru sambung macam tu. Jadi terngiang-ngiang panduan itu. Tapi memang kita kena rajinlah mengulang supaya tak terbiasa yang macam dulu lagi. Satu. Yang kedua, dahulu berhenti tu di mana kita nak saja. Di mana nak saja. Kadang-kadang cara berhentinya pun tak betul. Kadang-kadang tak mengikuti syarat rukun atau hukum tajwidnya. Karena habis nafas berhenti saja. Tak tahu panjang pendeknya. Bukan tak tahu sebetulnya, tapi karena sudah tak lagi buat. Jadi memang kaedah ni sangat menguntungkan apalagi bagi orang yang sudah berumur. Cuman mungkin masalah mengingatnya lah, itu perlu latihan. Jadi sekali lagi tahniah, terima kasih. Metode Ustaz ni akan saya gunakan buat diri sendiri dan insya-Allah kalau ada yang nak dibagikan macam tadi Ustaz sudah menyilakan, jadi qabil tu insya-Allah akan saya panjangkan menjadi amal, menjadi jariah kita bersama-sama. Mudah-mudahan akan menjadi saksi kita kelak. Sekali lagi terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan Mulyati ni umur berapa dah Ustaz? 50 lebih? Saya rasa, saya taklah spesifik tahu umur dia coach, tapi saya rasa dah 60 lebih lah. 60 lebih. Cermin mata dia dah nak sama macam saya. Tapi saya tak hafal surah Al-Mulk macam dia. Ni bukan buka air tuan-tuan. Maksudnya saya sendiri walaupun masih muda, saya secam kagum. Tuan-tuan, biasanya kita guna alasan kita dah tua, otak dah tak fresh lah, sibuk dengan kerja. Jadi kan kita tak sempat nak menghafal. Tapi bila tengok Puan Mulyati ni, macam mana Ustaz? Bila nak mengajar orang yang usia macam tu Ustaz? Sebelum kita start topik malam ni.
Okey, baik coach. Jadi daripada pengalaman apa yang kita nampak tadi tu, proses macam mana Puan Mulyati tu boleh join kelas, macam mana dia Puan boleh Zati. orang kata apa, meletakkan diri dia sebagai student dengan dengan guru yang lebih muda dan sebagainya. Betul. Okey, jadi Dengan kelas online lagi. dengan kelas online lagi. So apa yang saya nampak kepada mereka ni, okey, yang pertama sebenarnya macam mana kita nak approach mereka supaya mereka faham hafalan ni adalah merupakan satu proses belajar yang menyeronokkan. Belajar yang menyeronokkan, dan dia sebenarnya kalau untuk orang dewasa ni, bila dia dapat hafal ayat Quran tu, dia orang sangat seronok. Satu, sebab mereka tak ada pengalaman lepas untuk join mana-mana kelas dan sebagainya. Dan kali ni mereka dapat tu sebab mereka betul-betul nak amal. Mereka dah dapat tu, mereka akan cakap, Ustaz, saya akan pastikan yang saya akan baca, saya akan ulang, dan saya tak akan biarkan hafalan ni dilupakan dan sebagainya. So bagi saya cara pendekatan untuk mengajar ataupun membimbing orang-orang dewasa ni, dia kena macam macam kita bercakap dengan mak kita lah, bercakap dengan ayah kita kan, kita hormat mereka, kita raikan pendapat mereka. Sebab kadang-kadang kan saya pun sebagai guru coach, sebenarnya saya belajar daripada dia orang. Saya belajar daripada dia orang macam mana nak berkomunikasi dengan mereka, supaya kita selesa lah, dan dia pun boleh terima cara kita mengajar. So saya sepanjang kelas tu memang sejujurnya memang kita banyak belajar daripada mereka. So kita tanya juga, kadang-kadang saya tanya juga pada mereka, apa yang saya boleh baiki daripada segi komunikasi saya, cara saya belajar. So sebenarnya saya yang banyak belajar. Jadi mereka kata, Ustaz buat macam ni Ustaz. Ustaz buat macam ni supaya kami semua dapat baca ramai-ramai. Ustaz buat macam ni supaya semua orang dapat baca. Macam tu. Attitude, kita minta pandangan orang lain untuk kita tambah baik, tuan-puan, itu attitude yang mahal tu. Ustaz Azizul apply, alhamdulillah. Improvement tu memang kita boleh nampak lah. Kami tuan-puan bahagia, tahniah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita ada Ustazah Wahidah. Alhamdulillah, Cikgu Mimi pun ada. Tuan-puan yang bersama, thank you yang share. Ada syarat ke nak jadi guru hafazan Ustaz? Alright, tu tuan-puan. Yang nak share soalan, pandangan, tak ada masalah tuan-puan. Nanti kami akan bacakan, kita akan minta Ustaz Azizul respon. Macam mana nak jadi guru hafazan yang awesome? Bukan biasa-biasa. Silakan dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Okay, Ustaz dah ready dengan slide. Saya pun dah ready ni Ustaz. Okey, baik coach. Mungkin saya nak raikan dulu soalan daripada Ustazah Wahidah tadi. Macam mana nak jadi guru hafazan? Dia ada dua lah tu. Macam mana nak jadi guru hafazan? Apa syarat nak jadi guru hafazan Ustaz, ataupun apa syarat nak jadi guru hafazan kan? So saya tak clear dengan dua soalan tu, dengan dua pemahaman kepada soalan tu. Okey, baik. Jadi basically apa yang saya nak bagi tahu dulu adalah guru Al-Quran dengan guru hafazan Al-Quran, dia adalah sama sebenarnya. Dia adalah sama. Dan apa beza yang saya boleh bagi tahu adalah untuk guru hafazan ni sebenarnya dia perlu height sikit. Dia perlu upgrade lagi. Sebab dalam kelas hafazan saya yang saya buat, pertama sekali macam yang kita tengok tadi, sebab saya mengajar orang yang dewasa sebagai contoh. Betul. Yang memang mereka mahir dengan tajwid dan sebagainya. Okay, jadi nak tak nak, kita memang kena improve kita punya bacaan. Itu syarat dia lah. Kalau tanya syarat dia, saya boleh kata yang pertama memang kena improve lah bacaan kita daripada segi
daripada segi Makhrajnya, tajwidnya. makhrajnya, sebab itu akan jadi berlagu tu bonus lah kan. Berlagu tu bonus. Okey, so itu syarat yang pertama lah. Okey, mungkin syarat yang kedua yang saya boleh kongsikan adalah kena ada minat lah. Okey, kena ada minat. Okey, sebab bila kita duduk dalam kelas hafalan ni, dia bukan sekadar kita nak bagi pelajar tu boleh baca dengan betul, tapi kita nak pastikan dia boleh hafal. Itu yang jadi cabaran yang lebih tinggi daripada mengajar bacaan sahaja. Jadi kita nak pastikan bacaan dia betul dan dia dapat apa yang kita ajar. Bukan setakat untuk sehari dua hari, tapi kita nak latih dia untuk dia boleh hafal untuk jangka masa yang lama lah. Macam tu. Faham. So itulah. Tapi poin kedua Ustaz tu rasa macam pelik juga. Minat nak orang hafal Ustaz. Kalau secara typically lah, kalau apa yang saya faham dia yang tak nak hafal Ustaz. Saya dah ajar dah guna teknik ni. Saya dah suruh dia tak nak hafal. Jadi macam mana tu? Okey. Kalau soalan Ustazah Wahida tadi, macam mana nak jadi syarat tu adalah minat kita lah. Kita sebagai pendidik nak minat kepada nak mengajar hafalan. Kalau untuk pelajar pula, macam mana kita nak tarik dia supaya dia minat tu, sebenarnya dia lebih kepada macam mana teknik itu disampaikan. Macam mana kita deliver kaedah hafalan tu pada dia. Sebab yang saya nampak lah, pelajar-pelajar ni dia bukan tak nak hafal. Dia anggap hafalan tu satu benda yang susah. Ataupun satu benda yang tak ada teknik yang bagi dia mudah untuk dibuat. Sebab saya bercakap untuk majoriti kita lah secara umum. Maksudnya untuk bukanlah untuk pelajar tahfiz dan sebagainya. Untuk masyarakat kebanyakan macam kita ni. Kebanyakannya. So itu yang saya nampak lah. So memang apa yang saya boleh kongsikan satu adalah berkaitan dengan teknik untuk kita mengajar tu. Alright. Ustaz, tentang sanad Ustaz. Kena ada ke? Yang paling baik kalau kita sebut dalam bidang pengajian Quran ni memang kena ada sanad lah coach. Sebab itu sebagai sebab sanad ni maksudnya kita betul-betul bertalafi dengan guru tu, dengan syekh tu. Okey. Dan kita betul-betul nak dia betulkan apa yang kita salah baca lah sepanjang kita baca tu. So bagi saya kalau ditanya the best memang the highest lah. Okay, the highest level untuk kita dapatkan sanad tu. So dia ada dua lah, satu sanad bacaan, satu lagi adalah sanad untuk hafalan lah. So untuk sanad hafalan tu dia maksudnya dia dapat sanad tu dengan melalui hafalan, bukan bacaan sahaja. Okey. So rasa makin hot ni, tuan-puan yang bersama Ustazah Akmal pun ada. Okey, tuan-puan, saya kena clear, saya bukan ustaz. Saya teman Ustaz Azizul malam ni. Saya dah ready nak belajar tentang nak jadi guru hafazan yang awesome. Sebelum kita nak hafal, kita nak ajak orang cara hafalan, nak guna teknik apa, nak awesome yang macam mana. Jom sama-sama kita ready. So Ustaz Azizul akan tunjukkan beberapa poin penting dekat skrin. So tuan-puan boleh take note, boleh tanya soalan. So nanti kita akan respon satu persatu. Silakan Ustaz. Okey, baik. So terima kasih coach. Okey, baik. So terima kasih kepada yang bersama pada malam ni. Kita ada Ustazah Wahida, kita ada Ustazah Akmalia. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik. Jadi pada malam ni saya nak kongsikan kepada semua bagaimana nak menjadi guru yang awesome. Kadang-kadang segan juga kan bila kita bagi tajuk macam ni dengan para pendidik ni kan. Okey, tapi saya sekadar nak berkongsi apa yang saya ada lah, yang saya tahu. Okey, baik. Jadi untuk menjadi guru hafazan yang awesome ni, dia ada banyak definasi lah. Awesome ni hebat kan, setengah kata maksudnya guru ni hebat ataupun guru ni bagus dalam bidang apa yang dia ajar. Okey, so untuk dalam bidang hafalan ni apa yang saya nak fokus,
ada 3 poin lah pada malam ni. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan cara fikir yang betul. Okey, cara fikir yang betul. Tu ada gambar apa? Gambar dua watak yang berbeza lah. Okey, satu big, satu lagi grow. Okey, baik. So, kita kita nak mengajar pelajar kita untuk menghafal Quran. Okey. Tapi adakah kita betul-betul faham kenapa kita nak mengajar dan apa yang kita nak capai dalam sepanjang kelas yang kita jalankan. Okey, so yang pertama apa yang saya nak bagi tahu adalah berkenaan dengan kenapa tu dulu. Okey, kita kena faham dulu kenapa kita perlu mengajar pelajar-pelajar kita hafaz Quran. Okey, dekat situ untuk jawapan kepada kenapa kita kena tahu sebab apa nak mengajar hafaz Quran adalah sebab dia adalah satu tanggungjawab. Okey, dia adalah satu tanggungjawab. Kalau kita tengok dalam beberapa hadis lah yang menceritakan tentang bila ditanya oleh seorang sahabat macam mana nak bersihkan hati sebagai contoh. Okey, macam mana nak bersihkan hati? Nabi cakap nak bersihkan hati adalah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai penawar. Okey, jadi dekat situ apa yang disebutkan dalam hadis tersebut membawa kefahaman kepada kita manusia ni perlu dibentuk dengan Al-Quran. Jiwa mereka perlu dibentuk dengan Al-Quran. Membaca, bukan setakat membaca, okey, tetapi mengamalkan dan menyampaikan. Jadi kita ada beberapa tanggungjawab lah. Okey, baca, faham, amal dan sampaikan. Untuk kita sebagai guru, okey, kita bukan setakat kita dah tahu baca, okey, kita dah amalkan, okey, kita dah faham, kita dah amalkan. Dan satu lagi perkara yang paling besar adalah menyampaikan. Okey, untuk kita menyampaikan tu adalah satu tanggungjawab yang besar lah. Kalau kita semua faham, untuk mengajar Quran ni sebenarnya dia bukanlah hanya tertumpu kepada guru sahaja. Kita kata mesti guru Quran, tak. Sebenarnya dia menjadi kefarduan bagi kita semua. Kalau ayah atau mak, dia kena ajar anak dia. Bagi yang mampu sebagai contoh. Okey, kalau untuk di sekolah, guru-guru perlu ajar perlu ajar pelajar-pelajar dia. Okey, so daripada situ kita faham. Maksudnya semua orang sebenarnya adalah menjadi satu tanggungjawab dan kefarduan untuk menyampaikan ilmu Al-Quran ni. So sebahagian daripada kita yang memang dah boleh baca Quran, yang dah amalkan dengan bacaan Quran ni, jadi kita kena ambil peluang tu lah untuk kita sampaikan. Okey, so itu poin saya yang pertama lah. Okey, jadi cara fikir kita, maksudnya bila kita tak buat, bukan sekadar nak hafal, kita nak menyampaikan juga. Kita nak menyampaikan juga. Okey, baik. Sebab apa yang saya nak kongsikan satu lagi di sini adalah dalam hafalan ni sebenarnya dia adalah satu proses yang lagi mencabar. Okey, lagi mencabar. Kalau membaca tu kita boleh tengok. Okey, kita boleh tengok. Kita boleh betulkan dengan kita tengok. Tapi kalau hafalan ni, kalau kita tak melalui proses awal yang betul, untuk hafalan tu nanti dia akan jadi susah. Dia akan jadi lebih mencabar. Jadi kat situlah pentingnya sebenarnya. Okey, dia perbezaan antara membaca dan juga menghafal. Betul. Okay, so dia bukan sekadar kita ingat-ingat. So saya suka Ustaz nampakkan journey hafazan tu sendiri. Kenapa kena hafal? Bila cakap tentang tanggungjawab, semua kena buat. Jadi kita macam, nak tak nak, kena hafal ni. So bila dah hafal, barulah nak menyampaikan tu lagi mudah.
So tuan-puan yang bersama, kata kunci Ustaz, baca, faham, amal dan sampaikan. Thank you Puan Nida. Kepada orang lain, follow flow yang menarik. Thank you. Tuan-puan yang bersama, kalau ada soalan nak tanya boleh je. Ini poin yang pertama ya Ustaz. Silakan nak sambung. Okey, baik. So saya terus kepada yang kedua. Kalau tadi adalah cara fikir yang betul, sekarang sebagai guru Quran, dia kena tahu strategi yang betul. Okey, bila dia dah faham dah, okey, aku kena start mengajar. Okey, aku kena start belajar macam mana nak mengajar hafalan dan kena start mengajar. Okey, jadi ramai di kalangan kita yang sebab apa? Saya rasa majoriti kita dah boleh baca Quran. Majoriti kita dah boleh baca Quran. Tetapi tak ramai sebenarnya yang nak menceburkan diri untuk menggunakan ilmu yang dia tahu tu, maksudnya dia dah boleh baca tu kepada hafalan. Coach, jelas tak apa yang saya maksudkan? Faham. Kan ramai orang boleh baca tapi tak ramai orang nak cuba untuk menghafal dan tak ramai guru-guru Quran sendiri yang nak apply pergi kepada mengajar untuk hafalan. Dia seolah-olah macam tak balance lah kan. Faham. Ramai orang yang boleh membaca tapi tak ramai orang yang nak mengajar hafalan tu. Jadi bagi saya satu kerugian lah. Wah. Betul? Setuju? Hafalan hilang, macam mana nak jaga Ustaz? Okay, pada saya ni soalan yang selalu tentang menjaga hafalan tu sendiri. Okey. Baik, untuk menjaga hafalan, saya rasa saya nak habiskan dulu saya punya point ni. Alright, silakan. Nanti soalan tu memang sesuai dengan topik, cuma kita bagi ruang sambil-sambil tuan-puan nak tanya boleh je. Nanti ada masa selit-selit Ustaz akan respon. So tentang ni kira point kedua, betul ke Ustaz? Strategi yang betul. Okey, untuk guru Al-Quran, sebab fokus kita pada malam ni adalah bagaimana nak menjadi guru Quran yang awesome. Okey, jadi apa yang kedua, poin yang kedua ni adalah strategi yang betul. Okey, so ramai orang bila kita minta, bila kita kata ajarlah hafazan Quran, dia macam satu benda yang sangat berat. Betul? Start daripada mana? Aku mana tahu nak mengajar apa teknik yang aku dapat dulu kan. So dekat sini saya cuba nak sampaikan ada 5 poin penting. Okey, yang pertama kalau tengok kat situ adalah visi, misi, objektif, sasaran dan strategi. Okey, saya nak ringkaskan di sini. Poin yang paling besar kita nak capai adalah pada visi itulah. Okey, maknanya dengan kita mengajar, dengan kita menjadi seorang guru hafazan, sebenarnya kita boleh membantu pelajar menghafal Al-Quran untuk mendapatkan pahala dan redha Allah. Sebab itu tujuan utama kita. Okey. Dan yang kedua, dengan kita juga dapat membantu pelajar, okey, menghafal surah lazim dan surah pilihan. Kita kecilkan. Okey, kita kecilkan skop tu sebenarnya apa yang mampu kita ajar. So fokus macam Coach Isa sendiri sebagai contoh. Coach nak ajar, Coach nak ajar hafalan surah apa. So Coach boleh pilih siap-siap. Betul. So tak perlu 30 juzuk sebenarnya. Depend pada apa yang Coach nak ajar. Kemampuan kita, misi kita tadi. Yes, kecilkan. Kemudian objektif. So kita kecilkan lagi. Mengajar hafalan, kita nak fokus kepada mengajar hafalan surah Al-Mulk dalam masa tempoh 2 bulan. So kita dah nampak dah. Oh, okey. So target 2 bulan untuk ajar anak kita ataupun pelajar kita dalam surah Al-Mulk. Macam tu. Lepas tu kita kecilkan lagi sasaran kita. So aku nak buat kelas dalam tempoh 6 kali kelas 2 jam untuk setiap 5 ayat. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi. So kita dah nampak dah. Okey, so kita dah nampak dah kita akan spendkan seminggu 2 jam untuk kita mengajar orang dengan 5 ayat pada setiap sesi kelas. So strateginya kita kena pilih lah, kita kena belajar lah apa kaedah hafazan yang sesuai, masa yang kita perlu pilih.
platform kita online ataupun offline. So daripada situ barulah kita sedar yang sebenarnya kita mampu. Betul? Selagi kita tak buat macam ni, kita akan sentiasa bagi alasan aku tak mampu lah, aku Sibuk, tak mampu lah, tak sibuk boleh. lah. Yes. So kita nak ketepikan semua alasan tu, kita letakkan apa minima yang kita mampu buat. Kalau kita mampu untuk surah lazim, kita ajar surah lazim. Betul, betul. So tak perlu kita fikirkan sangat untuk yang jauh-jauh lah. Macam tu. Rasa macam ada malaikat lalu Ustaz sebab cakap pasal alasan ni. Tuan, ikhlas kejap Dua benda paling senang kita buat kat dunia ni apa dia tuan? Salahkan orang lain bagi alasan. Jadi Ustaz Azizul nak highlight dulu tuan-puan, cara kita nak ketepikan alasan yang biasa kita bagi dengan tuan-puan dah susun misi, objektif. Pada saya bila letak sasaran tu saya start macam rasa macam boleh 2 jam je seminggu. Sebab kita set lah masa kita, platform, kaedah hafazan. Ustaz, strategi ni ke Ustaz nak tambah? Sila. Okey, baik. So untuk yang strategi tu macam yang saya kata pada coach tadi, kita cuba buat apa yang kita mampu dulu. Okey. Yes. So bila kita buat tu kita akan nampak progres seterusnya apa dia. So bagi saya ini adalah salah satu cara lah untuk mendorong kita dan motivasi kita. Selagi kita tak buat, selagi itulah kita tak ke mana-mana lah. Okey, baik coach, saya teruskan untuk slide yang seterusnya, boleh? Silakan. Okey, baik. So saya nak tunjukkan untuk Ustazah Wahida, nanti kita highlight tentang takut hilang hafalan tu, nanti kita cerita. Teknik yang betul, yang ketiga tuan-puan, silakan. Okey, baik. So seterusnya adalah teknik yang betul. Jadi kalau tadi kita dah letakkan sasaran, kita kata kita nak mengajar dalam seminggu 2 jam, kita nak ajar surah apa, ayat apa. Okey, jadi saya nak tunjukkan sebenarnya Al-Quran 30 juzuk yang kita tengok tu, yang kita baca tu, okey, kalau kita kecilkan, kita nak ajar kalau tadi saya kata per surah. Okey. Kalau kita rasa per surah tu banyak, okey, kita boleh ajar per ayat. Kalau macam contoh surah Al-Mulk tu ada 30 ayat, kalau kita mampu ajar 5 ayat, kita ajarlah 5 ayat. Maksudnya tak perlulah target sampai 30 kalau kita tak mampu. So kecilkan lagi. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Sebenarnya kita mengajar hafalan Quran ni, sebenarnya kita sedang mengajar pelajar-pelajar kita menghafal kalimah-kalimah. Okey, menghafal kalimah-kalimah ayat Quran. Sebagai contoh, ayat 1 surah Al-Mulk ni ada 9 kalimah je. Tak banyak pun. Baru tahu Ustaz. So dekat mana yang susahnya? Okey, saya nak tanya. Dekat mana yang susahnya untuk kita mengajar ayat pertama surah Al-Mulk ni? Tak ada Ustaz. Okay. Cuma tak start je. Cuma tak start je. Okey, so itu yang saya nak highlight kan. Okey, sebenarnya kita mampu ajar. Kalau kita tak mampu ajar banyak, kita ajar 1 ayat pun dah cukup baik dah. Dia lagi terbakar Ustaz cakap tentang kalimat tu. Allah. Takkanlah malam ni tak boleh hafal tabarakal. Sebagai contoh lah. Okay. Jadi saya nak bawa kat sini kepada semua adalah menjadi satu faktor penting lah bagi kita semua faham. Sebenarnya hafalan bukanlah satu perkara yang susah dan bukan salah satu perkara yang mustahil. Semua orang boleh buat. Semua orang mampu buat. Cuma kita kena tahu teknik apa yang sesuai dengan kita dan kita rasa mampu nak gunakan teknik tu. So itulah dia perkongsian saya.
untuk 3 poin macam mana nak jadi macam mana nak menjadi guru hafazan yang awesome. Dan tuan-puan jangan lupa apa yang Ustaz pesan awal-awal tadi tentang hafazan ni merupakan satu pengalaman yang menyeronokkan. So tuan-puan yang dah dapat tips, yang dah take note, sebenarnya Ustaz nak maklumkan tentang program beliau yang terdekat dan ada special yang nak ditawarkan, yang offer pada anda. So mungkin kepada pendidik-pendidik atau pengajar Al-Quran, pengajar hafazan ni rasa sangat sesuai lah program ni untuk anda tentang program pensijilan. Betul tak Ustaz? Ya saya, betul Coach. Silakan Ustaz, mungkin sedikit pengenalan tentang program, bila, nama program, kelebihan program. Okey, baik. So terima kasih sekali lagi Coach. Okey, so pada malam ni, saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat di luar sana yang mana segala apa yang saya kongsikan sebentar tadi, sebenarnya saya nak bawa kepada anda semua untuk bersama dengan saya dalam satu program pensijilan guru hafazan teknik 5 jari. Jadi saya akan sharekan kepada anda semua yang akan mengikuti program itu nanti. Okey, saya akan tunjukkan macam mana teknik yang saya gunakan dan insya-Allah akan membantu anda semua untuk boleh dan rasa selesa untuk mengajar hafalan, tak kiralah surah apa, tak kiralah untuk peringkat umur berapa, tapi apa yang saya cuba sampaikan tu nanti insya-Allah dia sangat membantu sebab ada satu rahsia yang saya nak kongsikan. Dalam teknik hafalan ni, kita akan belajar sambil mengajar. Wah, boleh ke Ustaz? Okey Coach, saya nak bagi tahu satu perkara yang menjadi ketakutan kepada guru hafazan adalah nak mengajar hafalan kepada pelajar-pelajar dia tetapi dia sendiri tak hafal. Betul, setuju? Setuju Okey. Nak mengajar pelajar menghafal ayat tersebut ataupun surah tersebut tapi kita sendiri tak hafal. So, macam mana cara tu? Jadi saya akan rasa dah tak layak dah Ustaz. Rasa macam alah, tak boleh dah. Jadi saya akan kongsikan cara dia macam mana kita semua boleh menghafal walaupun kita tak hafal ayat tu tapi kita boleh hafal secara tak langsung dengan bila kita mengajar. Dan yang lebih hafal tu nanti adalah kita daripada pelajar-pelajar kita. Sebab minta izin tuan-puan, Ustaz, benda ni memang berlaku. Saya pernah nampak sahabat saya sendiri, Ustaz dia mengajar. Dia sebab apa tahu Ustaz? Dia dah ajar kelas ni, dia cuba ingat. Ajar kelas lain, minggu ni, minggu depan, bulan depan, setahun, 2 tahun. Hafal masa mengajar je. Saya macam, betul juga. Jadi bila Ustaz cakap, benda tu macam, yalah, ketakutan Ustaz. Tapi itulah rahsia sebenar. Betul tak Ustaz? Betul Coach. Betul. So nanti saya akan tunjukkan pada sesiapa yang akan mengikuti program ini nanti yang saya nak jemputlah pada malam ni. Saya nak berikan keyakinan kepada anda semua walaupun kita tak hafal surah tu tapi kita mampu nak sampaikan, kita mampu nak ajar pelajar-pelajar kita. Tuan, Ustaz Azizul nak bagi keyakinan tau. Okey, sambil-sambil tuan-puan yang bersama, Ustazah Wahidah pada betul pelajar sekolah sekarang ada surah kena hafal sebab masuk exam. Okey tuan-puan, kita ready. Benda ni promosi khas untuk anda yang bersama dengan kita malam ni. Jom kita sama-sama saksikan video khas yang dah Ustaz Azizul readykan untuk anda. So jom kita tonton satu video. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya nak kongsikan kepada anda
3 manfaat mengikuti program pensijilan guru hafazan teknik 5 jari yang bakal diadakan pada 31 Ogos 2022 ini. Manfaat yang pertama adalah anda boleh applykan teknik hafalan ini untuk diri anda sendiri maupun kepada keluarga anda ataupun kepada anak didik anda untuk meningkatkan value pendidikan Al-Quran pada diri masing-masing. Dan yang kedua adalah anda berpeluang untuk menambah income anda, pendapatan anda dengan menjalankan kelas maupun program menggunakan silibus modul hafazan teknik 5 jari yang bakal anda perolehi. Dan yang ketiga, anda akan dapat membantu ramai orang di luar sana untuk mencapai impian mereka untuk menghafal Al-Quran, menghafal surah pilihan ataupun surah-surah lazim dengan cara yang mudah dan santai. Pastikan anda mendaftar untuk program pensijilan guru hafazan teknik 5 jari ini yang bakal diadakan pada 31 Ogos 2022 jam 9 pagi hingga 12.30 hari melalui platform Zoom online. Jadi jangan lupa pastikan anda ajak kawan-kawan, rakan-rakan dan sesiapa sahaja untuk mengikuti program pensijilan yang buat dulung kali diadakan ini dengan klik yang diberikan. Jumpa anda di dalam program pensijilan guru hafazan teknik 5 jari. Wow. Pada 31 Ogos. Jap. Hari ini, esok, lusa. Hari Rabu. 5 hari lagi. Betul ya Ustaz? Betul Coach. Hari Rabu. Okey, 5, 6. Okey. Okey, baik. So itulah tadi program yang saya dah lancarkan dan saya dah kongsikan juga kepada anda semua di dalam komen di dalam Facebook Live kita pada malam ni. So di dalam link yang saya sediakan tu ada poster, ada testimoni, ada penerangan tentang modul, detail program, dan juga detail program. Okey, so saya kongsikan sedikit apa yang anda bakal dapat dalam program tu nanti. Yang pertama, silakan. Saya akan kongsikan tentang penguasaan teknik hafazan 5 jari yang mana kita akan ada sesi praktikal. Okey, sesi praktikal yang mana kita akan jadi pelajar dan kita akan jadi guru buat sebagai latihan dalam program tersebut. Okey, yang kedua, anda akan diberikan beberapa bahan untuk anda boleh terus jalankan program ataupun jalankan kelas. Yang pertama, anda akan diberikan RPH mengajar. So step-step nak mengajar akan diberikan. Kemudian video e-learning, video e-learning. Jadi kalau anda rasa macam tak dapat poin-poin tu, so anda boleh tengok di dalam video tersebut. Dan seterusnya e-workbook dan sijil guru hafazan teknik 5 jari. So ini adalah merupakan program pensijilan. Jadi anda akan ditauliahkan sebagai guru hafazan teknik 5 jari yang boleh mengajar di mana-mana. Maksudnya melalui sijil yang kami berikan, kami akan sahkan kebolehan anda untuk sampaikan ilmu hafazan ini. Dan yang terakhir, kami sediakan juga support group dalam Telegram. Jadi sebarang pertanyaan dan perkongsian kita akan buat di situ. Jadi insya-Allah untuk jangka masa panjang kami akan bantu anda untuk betul-betul boleh melaksanakan program ini. Wow. So tuan-puan, link detail kami dah kongsikan. easyngaji.onpage/my order form pensijilan guru hafazan. So pelajar sekolah, okay, thank you tuan-puan yang bersama. So saya nak sebab program tu pun lebih kurang 3 jam. So mungkin dah lah disediakan RPH maksudnya kalau nama penuh dia rancangan pengajaran harian.
So maksudnya kita dapat template tu, kita boleh isi, kita ready, jadi pelajar, jadi guru tu Ustaz. Mungkin Ustaz nak explain sikit lagi. Macam mana tu? Okay, so dalam sesi praktikal tu, okay, dia sebenarnya adalah saya nak tunjukkan macam mana kita sebagai guru hafalan dan macam mana kalau kita sebagai pelajar. Maksudnya bila kita sampaikan ataupun kita mengajar ayat tersebut, okay, kita nak pastikan pelajar tu faham. So kita akan ada sesi praktikal lah. Okay. Maksudnya poin kat situ adalah untuk betul-betul kita menguasai. Bukannya untuk kita sekadar tahu, tapi kita betul-betul nak buat. Okey, baik. So bukan sekadar teori, kita ada sesi praktikal, tuan-puan dapat ilmu, tips, formula, teknik tadi tu, terus ada sesi orang kata praktikal lah. Kita try terus buat sama-sama. Okay, kita switch. So Ustaz Azizul jadi pelajar pula, audiens jadi pelajar hafazan dan anda diberi peluang untuk jadi guru hafazan. Tak pernah. Saya tak pernah terfikir jadi guru hafazan. Alhamdulillah, bagus kaedah ni. Yes, semestinya based on testimoni pelajar sebelum ni, peringatan dan pesanan Ustaz kepada guru mengaji di luar sana yang mungkin mencari-cari pentauliahan yang macam ni. Sebab pentauliahan ni secara tak langsung Ustaz, dia jadikan kita ni kalau nak pergi mengajar tu tak adalah nervous teruk. Dia orang kata lagi confident lah. Betul tak Ustaz? Ya, betul. So itu antara pendorong utama lah. Okay, sijil tu bukanlah sekadar sijil sebenarnya, tetapi dia adalah merupakan satu tanggungjawab yang kita berikan kepada anda semua yang join program ini nanti, supaya anda rasa hafalan ni perlu buat, perlu mulakan, bukan beri alasan lagi lah. So dapat sijil, nanti kita akan sama-sama lah buat program. Kalau anda semua tuan-puan semua nak collaborate, kita akan buat program bersama, insyaAllah. Sebab di luar sana ramai sangat yang kita nak bantu lah. Wow, power gila Ustaz. Minta maaf tuan-tuan. Pada saya amazing apa usaha Ustaz Azizul dan tim buat ni. Sebab lah kita dah ajar hafazan, tim Ustaz Azizul dah ajar hafazan. Okey dah, bagus dah. Tapi rasa macam nak buat lagi lah. Rasa tak cukup puas. Dengan dicuba bantu pendidik yang ajar hafazan juga, pendidik lain, guna teknik yang beliau guna. So jadikan pengalaman hafazan tu menyeronokkan. Saya suka dengan ayat tu Ustaz. Menjadikan yang mungkin sebelum ni takut, rasa susah hafazan ni, tak tahu teknik. Bila jumpa teknik Ustaz ni, mereka lagi seronok lah untuk menghafal. So Ustaz, mungkin last call. Kalau bukan Hafiz sesuai ke Ustaz? Saya Isa. Saya bukan Hafiz. Okey, itulah Coach. Soalan tu tadi sebenarnya saya dah cuba jawab daripada awal tadi sebenarnya. Saya dah highlight kan, saya kata tadi mengajar hafalan ni tak kira siapa pun, semuanya boleh dan semuanya mampu. Cuba kecilkan sasaran. Kalau nak ajar Qul huwallahu ahad tu pun boleh, tak ada masalah. Wow. Dan saya pernah tanya story ni dekat Ustaz Azizul. Ustaz dulu memang ustaz ke? Memang orang yang belajar mengaji fokus ke? Betulkah saya Ustaz? Ustaz memang dulu bukan background agama and terjebak. Betul Coach. So untuk makluman semua, memang saya bukanlah pelajar ataupun lepasan graduan untuk bahagian pengajian Islam ataupun pengajian Quran sewaktu belajar di universiti dahululah. Okey. Saya adalah di dalam bidang engineering. Dalam bidang engineering, jadi
memang tak ada kaitan lah. Orang kata jauh sangat lah. Okay. Dengan apa yang sedang saya usahakan sekarang ni. Okay. Tetapi itulah dia. Disebabkan saya bukanlah di dalam bidang pembelajaran Quran dan sebagainya. So saya nampak sebagai orang biasa, sebagai masyarakat biasa yang tak ada background Quran, pembelajaran Quran yang formal dan sebagainya, inilah sebenarnya peluang kita. Saya nak sedarkan lah. Okay, saya nak sedarkan dia bukan tanggungjawab hafiz ataupun hafizah Quran, bukan tanggungjawab guru Quran sahaja, ustaz-ustaz, tak. Sebenarnya kita semua kena buat. Wah. Ini memang jemputan khas Tazkirah malam Jumaat tuan-puan bersama dengan Ustaz Azizul. Wow. So Ustaz dan tuan-puan boleh dapat tak poin-poin yang disampaikan? Tadi kita perasan ada Ustazah Akmal, Ustazah Waidah, Puan Nida ada, Coach Muhammad Noor. So tuan-puan bersama Cikgu Mimi ada. So poin-poin penting yang disampaikan tentang macam mana kita nak jadi guru hafazan yang awesome. Dan mungkin ada beberapa lah orang kata beli sistem mindset tentang saya boleh ke jadi guru hafazan. So strategi step by step Ustaz Azizul dah tunjukkan. So tuan-puan nak tahu lebih lanjut, nak ditauliahkan terus tuan-puan, jangan lupa pada 31 Ogos untuk bersama dengan Ustaz Azizul. So kalau saya ber-highlight tuan-puan sikit apa yang Ustaz Azizul buat ni, salah satu orang kata aktiviti implementation yang beliau dah belajar di dalam Legend Fighters bersama dengan Legend Fighters yang lain dalam Legend Blueprint Mentorship yang ke-8, The Legend Trainer. So beliau dah ada modul, dah start nak buat program daripada modul beliau. Dan program yang dijalankan bukan calang-calang tuan-puan, pentauliahan So Ustaz, apa pun kita ucap tahniah. Semoga dipermudahkan urusan nak jalankan program nanti pada minggu depan hari Rabu. Pada hari Merdeka Ustaz. Kena pakai baju Merdeka ke Ustaz? Nak jadi guru hafazan? Boleh juga. Boleh juga kan. Yang penting boleh ajar lah. So tuan-puan, link kami dah kongsikan dekat ruangan komen. So jangan lupa klik. So insyaAllah Ustaz akan bantu, tim Ustaz akan bantulah. Mungkin Ustaz cara kita nak follow atau nak tahu lebih lanjut tentang perkembangan program yang Ustaz bakal adakan ni dekat platform mana? FB, IG. Okey, saya akan sharekan fokus saya adalah banyak kepada grup Telegram lah. Sebenarnya kita ada satu grup channel Telegram yang mana kami kongsikan segala info dan juga perkongsian untuk tuan-puan lebih jelas dengan apa yang akan dijalankan pada program tersebut. Dan kalau ada soalan dan sebagainya, kita akan jawab di situlah. So nanti ni close group ke open group Ustaz? Siapa-siapa boleh join ke? Close group atau peserta je? Untuk grup peserta ada satu grup. Untuk grup info ada satu grup. So untuk info saja, siapa yang just nak tahu info saja boleh masuk dalam grup tu. Okey. So terima kasih tuan-puan yang bersama. Tersentak pula rasa dah jadi pelajar Ustaz. Seat VIP boleh ke? Wow, ada seat VIP ya Ustaz? Semua VIP. Semua Allah. Okay, thank you tuan-puan. Dan untuk makluman tuan-puan juga, hari Sabtu ni kita bersama dengan peserta-peserta implementation modul workshops yang saya maklum tadi, Legend Fighters dialu-alukan terutamanya. Dan tuan-puan yang masih start dalam menyiapkan modul anda, inilah workshop yang kami akan bantu bersama-sama dengan anda untuk kita sama-sama siapkan modul kita. Kita ada 4 station. Tak tahu nak design lah. Yang pertama, macam mana nak rekod video untuk modul saya ya? Saya nak edit lah video saya ni supaya nampak lagi wow.
saya nak kembangkan lagi, nak nampakkan lagi saya punya modul ni dengan, yalah, kalau anda belajar copywriting, menjadikan apa yang kita offer ni tuan-puan, dia menggiurkan para audiens kita. So jumpa anda pada hari Sabtu ni di dalam implementation modul workshop. So apa-apa kita ucap terima kasih kepada Ustaz Azizul. Kita doakan Ustaz Azizul capai apa yang beliau nak dan tim. Semoga Ustaz Azizul, tim Easy Ngaji dipermudahkan urusan nak buat pensijilan, program pensijilan guru hafazan teknik 5 jari. So tuan-puan, detail lanjut semua kami dah kongsikan dekat ruangan komen. Ustaz, mungkin sebagai penutup ada nasihat, pesanan, silakan. Okey, baik coach. Sekadar perkongsian lah, okey, sekadar perkongsian. Seperti mana yang kita tahu sekarang, kita berada di dalam zaman yang sangat mencabar. Zaman di mana Islam tu telah dipermainkan. Okey, agama Islam tu telah dimomok-momokkan dan sebagainya. Okey, jadi tiada kekuatan yang lain pada kita selagi mana kita tak balik pada Al-Quran sebagai panduan. Jadi usaha untuk menghafal Quran tu tadi sebenarnya nak mengelakkan diri kita daripada, pertama, jauh daripada Quran, dan yang kedua untuk kita jauhkan daripada perkara-perkara yang lara. Jadi bila kita fokus kepada, sebab hafalan ni coach dan semua, bila kita menghafal Quran, kita akan rasa kita akan sibuk dengan Quran. Sebab hafalan ni dia, kalau kita tak ulang kita akan lupa. Kalau kita tak apply dia akan lupa. Jadi bila kita sibuk dengan Quran, bila kita sibuk dengan hafalan Quran, secara tak langsung banyak benda-benda lara yang kita tak perlu, kita boleh elakkan. Kita boleh elakkan. Jadi saya berharaplah, okey, agar tuan-puan semua dapat bersama-sama dengan saya dan juga kita sebagai satu kita adalah saudara Islam lah, okey, saudara Islam yang saling mengingatkan antara satu sama lain. Jadi tujuan perkongsian saya ni ataupun dalam sepanjang program hafalan ni tak lain dan tak bukan atas dasar kasih sayang sesama kita lah. Okey, untuk kita sama-sama ingat mengingati. Itu sahaja coach. Ustaz, kita orang pun sayang Ustaz. Wah, sebab bukan senang tiba-tiba orang datang kat kita nak bagi peringatan, buat baik jangan jauh daripada Allah, nak dekat dengan Allah, kita mengaji selalu. Kalau ikutkan, kalau yang pergi sekolah mungkin dapatlah pesanan daripada Ustaz, tapi ni tiba-tiba kita dapat pesanan ni. Apa-apa kita ucap tahniah sekali lagi dan terima kasih kepada Ustaz Azizul, tim Easy Ngaji, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih di atas peringatan, nasihat. Tuan-puan, Ustaz Azizul dah kongsikan join group channel program pensijilan guru hafazan teknik 5 jari. So tuan-puan akan dapat info-info, betul tak Ustaz? Penerangan, kalau ada soalan nak tanya boleh. So menjadikan anda lebih jelas lah untuk program pensijilan guru hafazan teknik 5 jari pada minggu hadapan 31 Ogos. So sehingga bertemu lagi tuan-puan di perkongsian akan datang, kami kongsikan anda satu video apa kata seorang peserta yang join implementation modul workshop. Yakin sebelum berjaya, be the legend. Assalamualaikum, selamat malam. Okay, first tadi saya masuk room design. Okay, memang kita tahu design ni dia memerlukan idea kan, dan juga dia kena ada mood tu datang untuk kita nak dapatkan design. Tapi malangnya hari ni saya tak dapat nak kata apa, buat habiskanlah juga tadi dia punya task. Cumanya saya sendiri tak puas hati dengan design tu. Jadi mungkin lepas ni saya nak minta Cikgu Ricky untuk review lah kot. Okey, lepas tu yang kedua, tapi baguslah Cikgu Hakim dia ada bagi tips semua kan, macam mana kita nak improvise the design lah. Okey, yang kedua saya pergi room video recording. Baik, Alhamdulillah, dan saya sebenarnya adalah seorang yang orang kata dulu tak ada camera fright sangat, tapi tak tahu kenapa
sejak kebelakangan ni mungkin saya kurang berinteraksi dengan orang. Sebab saya macam saya ceritakan dengan Coach Isa tadi, sebab saya kebelakangan ni saya banyak pergi ke belakang tabir Al-Bushra, settlekan banyak benda tu semua. Jadi saya jarang ke depan dan jarang berinteraksi lah. Jadi mungkin yang itu sesi yang tadi tu bagus lah sebab saya berjaya untuk habiskan video recording saya. Breakthrough lah kita kata. Breakthrough. Okay, lepas tu yang ketiga video editing. So video editing pun actually saya pernah masuk kelas video editing tetapi sebab tak dipraktikkan jadi inilah tapi alhamdulillah lah tadi berjaya juga edit satu video dan telah postkan dalam grup Telegram lah. Okay, alhamdulillah. Dan yang terakhir dengan Coach Makno, writing. So tadi dia ada review juga beberapa perkara. So okey lah, alhamdulillah lah saya dah sampai ke isi kandungan. Alhamdulillah. Isi kandungan. Walaupun baru isi kandungan. Tapi dia share jugalah tadi apa tools-tools yang lain untuk kita dapatkan idea lah untuk infografik dan sebagainya. Dan disebabkan saya punya modul ni dia melibatkan huruf-huruf Al-Quran kan. Jadi dekat situlah dia kekangan untuk saya dapatkan design-design yang ada ada huruf-huruf hijaiyah ni. Tadi Cikgu Akin dia ada cakap dia try lah nak dapatkan kalau ada contoh huruf hijaiyah yang yang cantik kan. Sebabnya kalau kita engage dengan designer tak ada masalah. Dia pandai lah nak buat. Tapi ceritanya duit lah. Gitulah. So harapnya dapat selepas ni saya dapatlah solution untuk design cover, content dan sebagainya, especially sebab kita bermain dengan huruf Al-Quran, jadi dengan dalam design yang ada lah. Itu saja. So kita pun sama-sama doakan supaya urusan puan pun dipermudahkan lah untuk menyiapkan modul puan. So, InsyaAllah. So harap sesi kali ni dapat membantu improve daripada sebelum dengan selepas. Ada. So mungkin puan nak share sikit lah daripada sebelum ke selepas. Sebenarnya bila saya masuk mendaftar LBM ni, sebenarnya saya ada beberapa dalam fikiran saya nak buat modul apa. Sebenarnya saya tak dapat decide lagi sebenarnya modul apa saya nak buat. Saya masuk je dulu. Jadi ada beberapa session dan message WhatsApp dengan Coach Isa dan sebagainya. Jadi saya decide untuk teruskan modul yang from zero. Maksudnya yang memang tak ada lagi. Sebabnya kami di Al-Bushra dah ada beberapa modul. Jadi saya kata sama ada saya nak bermain dengan modul yang sedia ada, upgrade ataupun modul baru. So dia pun bagi feedback dan okeylah saya pun rasa take the challenge untuk kita mulakan dengan modul baru. Macam tu. Memang saya rasa agak tough jugalah, tapi lah kita take challenge untuk diri sendiri sebenarnya. Untuk diri sendiri, betul? Kan. So tahniah puan dah dapat break the truth. Kita dapat take the challenge untuk sama-sama dengan kita untuk kita menyiapkan modul kita. So tahniah puan. InsyaAllah kita sama-sama doakan puan dipermudahkan urusan. So terima kasih puan.